Dijemput Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan. Datuk Seri Yang Ketua, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk memastikan pendidikan murid terutamanya dalam aspek literasi dan numerasi diberi keutamaan. Kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M merupakan aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan murid di tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, KPM melaksanakan program pemulihan khas untuk murid sekolah rendah yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. Guru pemulihan dengan kerjasama guru mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik memberi bimbingan yang bersesuaian kepada murid sehingga mereka dapat menguasai kemahiran asas 3M. KPM juga memperkenalkan program literasi dan numerasi sekolah rendah untuk memastikan murid sekolah rendah menguasai sekurang-kurangnya tahap minimum iaitu tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Pelaksanaan program ini adalah sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menyeluruh untuk membantu memantapkan tahap penguasaan 3M. Bermula September 2021, KPM telah memperkenalkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau KPM Perkasaku. Satu daripada aspek yang diberi penekanan dalam program ini ialah pemugaran literasi dan numerasi. Penekanan juga diberikan kepada penglibatan ibu bapa dalam menyokong pelaksanaan PDP. Program ini dirangka bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi melalui PDP secara bersemuka atau pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Pada masa ini, murid tahap 1 yang telah dikenal pasti dibekalkan dengan modul asas literasi dan modul asas numerasi bagi mempertingkatkan penguasaan 3M mereka. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, KPM menyedari bahawa sesi persekolahan secara bersemuka untuk tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan seperti mana kebiasaan. Justru, KPM telah membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan tahun 2021 sehingga bulan Februari 2022. Pelanjutan ini bagi membolehkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan secara intensif bagi meningkatkan kesediaan murid untuk mengikuti peringkat persekolahan berikutnya. Berkaitan pemantauan, pentaksiran bilik darjah atau PBD dilaksanakan bagi mengumpul data perkembangan pembelajaran murid yang direkodkan dari semasa ke semasa. Data tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengenal pasti intervensi yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan 3M murid. KPM yakin langkah strategik yang dilaksanakan ini dapat memastikan murid menguasai kemahiran 3M dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin. Ada soalan tambahan? Soalan tambahan, Silakan. Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Tapi ada satu soalan, mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan pihak kementerian khusus dalam menangani masalah internet di kawasan luar bandar seperti Sabah dan Sarawak yang masih jauh ketinggalan menerima saluran internet jalur lebar 5G, dan adakah bantuan seperti pemberian tablet ataupun laptop bagi memastikan anak-anak yang kurang berkemampuan dapat dibantu dengan sebaik mungkin? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana Yang Berhormat sebut, kita sedar antara kekangan utama di kawasan luar bandar khususnya adalah dalam konteks hubungan internet ya, dan juga bekalan peranti. Dalam konteks ini, selain daripada program cerdik yang telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan dalam belanjawan tahun lepas yang telah dilaksanakan sepenuhnya 150,000 buah peranti ke sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh negara, pihak kementerian melalui Yayasan Didik Negara melaksanakan usaha sama dan kerjasama dengan pelbagai pihak badan korporat dan pihak swasta untuk membolehkan sekiranya ada bantuan-bantuan yang ingin diagihkan oleh pihak swasta, kita akan bantu dan agihkan. Dan baru-baru ini sebanyak 4,000 buah peranti kita bekerjasama dengan Yayasan ION Malaysia
untuk diagihkan di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara termasuklah di kawasan luar bandar. Terima kasih. Soalan lain? Soalan tambahan. Yang Berhormat Menteri, boleh tak menyatakan jumlah murid yang gagal menguasai 3M ni dan apakah usaha pemulihan yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan berikan jawapan spesifik yang 3M ni secara bertulis ya, kerana kita di peringkat akhir untuk membuat penilaian selepas sekolah ditutup. Sekolah baru tutup minggu lepas. Jadi sebelum masa PDPPR dilaksanakan itu kita tak dapat bersemuka. Jadi finally kita dapat bersemuka dan yang mana itu kita update data-data terbaru kita. InsyaAllah kita akan sampaikan tentang jumlah ini secara bertulis. Namun begitu berkaitan dengan apakah pendekatan yang dibuat oleh pihak kementerian seperti mana saya sebut tadi, pendekatan berkaitan dengan pemulihan yang kita laksanakan pertama, yang kedua juga melalui program pengukuhan literasi yang kita laksanakan, dan bulan September tahun lepas kita perkenalkan KPM Perkasaku. Ini merupakan program khusus. Kita buat modul khusus untuk membantu murid-murid yang ketinggalan. Pada waktu itu modul ini dirangka supaya kalau buat di rumah pun melalui PDPR kita ada panduan untuk ibu bapa membantu anak-anak mereka. Dan kita juga buka sesi sekolah ini kita lanjutkan sehingga bulan Mac tahun hadapan supaya bulan Januari dan Februari ini dapat kita gunakan untuk mengukuhkan lagi tahap penguasaan mereka. Jadi kita ingin melihat supaya khususnya murid di tahap 1 ini, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini, sebelum dia meningkat ke tahun berikutnya, mereka mempunyai tahap penguasaan yang baik dalam konteks literasi dan numerasi. Terima kasih. Silakan. Boleh? Diana. Ini saya ada satu soalan yang bersangkut paut dengan Sarawak. Baru-baru ini dalam pilihan raya Sarawak, SPR membenarkan 64 DUN berkempen secara fizikal daripada 82 DUN. Jadi sudah jelas dan nyata yang 64 DUN ni maksudnya tak ada coverage internet. Jadi bagaimana murid-murid di kawasan 64 DUN ini menjalani PDPR mereka? Dan apakah langkah kerajaan mengatasi masalah ini dengan kadar segera? Kalau saya rasa kita sudah berlalu selama 2 tahun. Ya, jadi masalah ini tidak lagi selesai. Terima kasih. Berkaitan dengan liputan internet di kawasan luar bandar, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang berusaha gigih untuk memastikan program jendela itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dan berkaitan dengan PDPR di rumah, sewaktu ataupun dalam keadaan tidak ada akses kepada internet ini, sebenarnya perkara ini kita telah kena pasti daripada peringkat awal kita tetapkan pelaksanaan PDPR. Sebab itu sewaktu awal pelaksanaan PDPR kita sebut bahawa PDPR itu dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid kerana kita tahu ada kekangan. Namun begitu dalam konteks murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti dan juga internet, guru-guru ada menyediakan modul-modul tertentu untuk membolehkan murid ini melaksanakannya dan menghantar balik kepada guru-guru. Dan apabila saya turun ke kawasan pedalaman pun itulah yang dilaksanakan. Ya, guru-guru cukup komited dan murid-murid juga cukup komited untuk menyiapkan tugasan yang diberikan dalam bentuk modul. Jadi hubungan antara guru dan murid itu tidak terputus walaupun tidak ada akses kerana mereka boleh mendapatkan modul itu di sekolah kemudian menghantarnya balik di sekolah. Terima kasih. Satu lagi. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya Yang Berhormat Menteri. Yep. Okey, ini dalam soalan ni sekolah tahap 1 sekolah. Sekarang ni boleh tak Dewan ni diberitahu di Sabah berapa, di Sarawak berapa, di Semenanjung berapa sekolah-sekolah menengah. Itu dah tahap 2. Yang belum lagi ada internet di sekolah-sekolah tersebut. Boleh tahu lebih kurang lah di Sabah berapa, Sarawak berapa, Semenanjung. At least menggambarkan hala tuju pendidikan negara kita tentang penggunaan internet. Yang belum ada internet lagi. Okey. Sabah, Sarawak. Secara umumnya hampir semua sekolah di seluruh negara dah ada. Cuma tahap akses itu ada yang signalnya kuat, ada signal yang lemah. Namun apabila bercakap tentang hubungan internet di sekolah memang telah ada. Cuma kita dapati ada sekolah-sekolah walaupun ada kadang-kadang signalnya terlalu lemah disebabkan oleh liputan di kawasan sekitar itu adalah agak lemah. Untuk kawasan-kawasan yang tidak mempunyai liputan biasa kita gunakan VSAT yang melalui satelit untuk sekolah-sekolah tersebut. Jadi secara umumnya hampir semua sekolah di seluruh negara telah mempunyai akses pada internet. Namun begitu pihak kementerian
sedang bekerjasama dengan mampu untuk mengukuhkan lagi internet di sekolah, terutamanya mewujudkan lebih banyak hotspot dalam kawasan sekolah. Sebelum ini hotspotnya adalah di kawasan pejabat sekolah, bilik guru, kalau ada pun di pusat semua. Namun kita sedang berusaha untuk meningkatkan lagi hotspot dalam kawasan sekolah supaya murid-murid dapat menggunakan kemudahan internet ini secara lebih meluas. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan.